Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk 3 sebab mengapa Anwar mungkin ambil tindakan terhadap kalangan dalaman, Mahathir dan Daim. Nombor 1, dia mungkin melakukan demi kepentingan negara. Semasa memegang jawatan Perdana Menteri pertamanya dari 1981 hingga 2003, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kalangan dalamannya berjanji bahawa jika rakyat Malaysia memberi mereka kuasa untuk menggerakkan kekayaan negara dalam apa jua cara yang mereka fikirkan sesuai, mereka akan menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang 2020. Rakyat Malaysia mempercayai mereka dan memberi mereka kuasa mutlak yang mereka minta. Walaupun Dr. Mahathir dan kalangan dalamannya menggunakan sumber negara untuk melaksanakan banyak projek seperti pembinaan menara berkembar Petronas dan penubuhan Putrajaya untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju, Dr. Mahathir dan kalangan dalamannya gagal menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada penghujung hari. Walaupun gagal, mereka telah diberikan status tinggi dan mengumpul sejumlah besar kekayaan. Mahathir dan Daim telah dianugerahkan gelaran Tun, penghormatan tertinggi yang boleh diberikan kepada rakyat Malaysia. Juga menjadi rahsia terbuka bahawa anak-anak Dr. Mahathir sangat kaya. Daripada rampasan RM2.3 bilion Menara Ilham, kita dapat melihat bahawa Tun Daim Zainuddin, ahli kalangan dalaman Dr. Mahathir, juga berkemungkinan luar biasa kaya. Dr. Mahathir dan kalangan dalamannya mungkin tidak sengaja menipu rakyat Malaysia kerana mereka tidak menunaikan apa yang mereka janjikan. Mereka mungkin benar-benar cuba untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju, tetapi mereka tidak berjaya atas sebab-sebab yang mungkin atau tidak berada di bawah kawalan mereka sepenuhnya. Namun masalahnya ialah walaupun tidak dapat memenuhi janji mereka sepenuhnya, mereka telah dianugerahkan dengan status tinggi dan kekayaan yang besar. Jika tiada tindakan diambil terhadap Dr. Mahathir dan kalangan dalamannya, ramai di antara kita juga akan mula merasakan bahawa kita juga mempunyai hak untuk terlalu berjanji dan tidak menunaikan semasa mengambil cek gaji besar dalam proses atau mendakwa bahawa mengapa boleh apabila Dr. Mahathir dan Daim berbuat demikian dan diberikan status tinggi mengumpul kekayaan yang besar. Justru, Anwar bertanggungjawab untuk membetulkan contoh yang ditunjukkan oleh kalangan dalaman Daim Dr. Mahathir dan mengarahkan semula negara ke arah yang benar. Sebab kedua, dia mungkin melakukannya sebagai langkah awal untuk mengelakkan keruntuhan kerajaan perpaduan. 2024 akan menjadi tahun yang sangat penting bagi kerajaan perpaduan. Sejak kejatuhan Datuk Seri Najib Razak pada 2018, tiada kerajaan Malaysia yang mampu memerintah lebih 2 tahun. Dr. Mahathir yang membuat kemunculan semula dengan menggantikan Najib hanya berjaya memerintah selama 22 bulan. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menjatuhkan Dr. Mahathir melalui rampasan kuasa politik memerintah selama 17 bulan, manakala Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menggantikan Muhyiddin berjaya memerintah selama 15 bulan sahaja. Kerajaan perpaduan Anwar setakat ini berjaya memerintah selama 13 bulan. Jika ia berjaya memerintah selama beberapa bulan lagi, ia akan melebihi tempo pentadbiran Ismail Sabri dan berpotensi mematahkan sumpahan yang telah melanda seluruh kerajaan Malaysia sejak 2018. Jika berjaya memerintah sehingga penghujung tahun 2024, ia akan berjaya memerintah selama 2 tahun. Jika ia berjaya melepasi mata 2 tahun, ia akan melepasi titik kritikal yang berkemungkinan akan menjana momentum yang mencukupi dan memastikan ia terus memerintah sekurang-kurangnya 1 penggal penuh. Anwar mungkin akan menyerang bulatan dalaman Dr. Mahathir Daim sebelum mereka bertindak untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Sebab ketiga, dia mungkin melakukannya atas sebab peribadi. Anwar telah 2 kali dijatuhkan hukuman kerana tuduhan yang memalukan. Dia tidak pernah membersihkan namanya di Mahkamah Undang-Undang. Dia telah diampunkan, ya, tetapi diampunkan tidak sama dengan membersihkan nama anda. Anwar juga tidak percaya dengan tuduhan yang dilemparkan terhadapnya. Dia tidak pernah mengatakan bahawa dia tidak melihat apa-apa yang salah dalam apa yang telah dituduh. Lebih-lebih lagi, menyatakan penyesalan terhadapnya. Dr. Mahathir atau Mahkamah Undang-Undang tidak mengakui sebarang kesilapan atau kesalahan sama ada. Sudah tentu sukar bagi Anwar untuk memaafkan mereka yang telah menuduh dan menjatuhkan hukuman kepadanya, sedangkan mereka tidak mengakui kesilapan atau kesalahan mereka.
Untuk Anwar mempertahankan bahawa beliau telah memaafkan mereka yang menuduh dan menjatuhkan hukuman kepadanya walaupun mereka tidak mengakui kesalahan mereka, kita perlu mengangkatnya kepada orang yang bertaraf Mahatma Gandhi. Kita perlu melihatnya sebagai seorang yang telah mengatasi kehidupan duniawi dan dengan itu tidak lagi mengambil berat tentang isu-isu duniawi seperti reputasi atau identiti. Jika Anwar tidak bertindak terhadap Dr. Mahathir apabila beliau mempunyai kuasa untuk bertindak terhadap Mahathir, nampaknya dakwaan Mahathir terhadap Anwar adalah benar. Untuk membuktikan dia tidak bersalah dan menunjukkan kepada dunia bahawa dakwaan Dr. Mahathir terhadapnya adalah palsu, Anwar perlu bertindak terhadap Mahathir.